Saya tidak ada masalah dengan GST. Pengalaman saya belajar di England, saya telah membeli barang dengan membayar VAT. Sama, value added tax dengan goods and sales tax itu lebih kurang sama. GST ni ada baik dia, ada buruknya. Tetapi yang pasti baik ialah dia dapat menstrukturkan cukai itu secara saksama, secara adil, yang mana semua rakyat, apa juga pekerjaan mereka, mereka telah dikenakan cukai daripada peringkat awal barang itu dikeluarkan sehinggalah kepada peringkat akhir barang itu dijual kepada pengguna. Tapi masalah dengan GST ini yang saya tengok ada beberapa. Pertama, kempen kerajaan itu kadang-kadang saya rasa pelik. Bagaimana kita boleh kata sales tax itu, sales and service tax itu tidak baik, GST itu baik kerana GST itu boleh mengurangkan harga barangan. Saya tidak faham itu. Yang rakyat faham adalah GST meningkatkan harga barangan. Sebab itu saya cakap, apabila kita nak memulakan sesuatu, memberi kempen kesedaran kepada rakyat, mulakanlah dengan kempen yang dapat meyakinkan rakyat. Kalau kita berkempen tetapi akhirnya rakyat tidak percaya, so untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan GST ini kadar peratus permulaan yang kita perkenalkan itu tinggi. 6% itu mengejutkan. Kalau dalam kadar beberapa negara di Asia Tenggara, saya ambil contoh, saya rasa semuanya mulakan dengan 4%. Kemudiannya apabila diperkenalkan dan rakyat telah memahami GST ini, rakyat telah terbiasa dengan GST ini, barulah kadar itu dinaikkan. So perkara ini sebenarnya tidak perlu kita resah. Yang kita kena setuju, GST ada kebaikan, GST boleh diperkenalkan, tetapi jangan sekali lagi perkenalkan dengan cara yang terus mengejutkan rakyat. Barangkali kita perlu bantu kerajaan, kita perlu bantu ekonomi negara. Kita perkenalkan dengan 2% ataupun 3% maksimum, dan daripada situlah kita asuh rakyat untuk belajar memahami GST berbanding dengan SST sekarang, dan daripada situ saya rasa insya-Allah rakyat boleh menerima pendekatan ini. Saya ingat bila kita perkenalkan LRT di Kuala Lumpur dahulu, untuk kita mendapat modal balik secara segera barangkali, kadar bayar tambang yang mula-mula itu mahal. Sehingga akhirnya rakyat tidak naik LRT. Sehingga akhirnya rakyat kembali kepada cara menggunakan pengangkutan tradisional yang biasa mereka guna. You bayangkan LRT dibuat dengan kos yang begitu tinggi, hanya 2-3 gerabak yang ditarik. Tetapi setelah dibuat penambahbaikan, barulah rakyat boleh menerimanya semula. So kita belajar daripada situ. Sesuatu perniagaan tidak mungkin kita boleh mendapat untung secara cepat. Kita melabur, tapi kita ambil secara sedikit-sedikit, supaya dalam konteks negara dengan rakyat ini, rakyat tidak terasa, negara mendapat manfaat. So pendekatan inilah saya fikir kerajaan perlu nilai semula. Pada masa yang sama juga kempen kesedaran itu perlu sesuatu yang bila diperkenalkan kepada rakyat, dimunculkan di kaca TV atau akhbar, rakyat boleh terima itu sebagai satu keperluan negara. Jangan akhirnya rakyat kata ini bukan untuk keperluan negara, ini ialah untuk keperluan pemimpin. Ini masalah. So this kind of perception, kalau boleh saya kata, adalah perlu diurus semula oleh negara supaya rakyat tidak berpersepsi buruk selalunya kepada apa juga dasar-dasar baik yang kerajaan mahu perkenalkan.